Kita bukan boleh pukul rata semua dengan cakap orang. Kita kena tengok siapa yang bercakap. Terutama bab kehidupan. Kalau bab agama, dia tak perlu tengok siapa yang bercakap. Sebab agama tak kira siapa. Tapi dalam bab kehidupan, kita tengok siapa yang bercakap, dia praktik tak agama dalam hidup dia. Kena faham tu. Ada orang faham macam ni. Kita tak tengok siapa kita cakap, ustaz kita terima je ilmu yang dia cakap. Dalam bab ngaji je, terutama bab agama. Kalau Allah bagi kelebihan kat dia tu menguasai ilmu agama lebih pada kita, kita kena dengar cakap dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Apabila kita membincangkan bab kehidupan ini, kita akan faham kenapa Allah kata sedikit sangat yang bersyukur. Kalau dalam bab amalan, itu ramai yang beramal, tapi belum tentu yang beramal itu dengan bersyukur. Arti kata lain apa? Daripada kehidupan dia itu, dia mengenal. Sebab kehidupan ini adalah berbicaranya tentang ujian. Amalan itu suruhan. Kita faham tu. Jadi 3 topik besar yang kita kena kuasai sebenarnya: agama, kehidupan dan diri. Sebut agama itu merujuk pada inna dina indallahil Islam. Maka perbahasan akidah, akhlak dan syariat yang kita kategorikan sebagai fardu ain yang wajib kita kuasai. Itu dalam bab agama. Namun agama itu adakah agama yang kita faham pada pendidikan, pada subjek, pada silibus? Silibus saja ke? Sehingga kan ada orang dia boleh belajar agama tapi dia ada pilihan untuk tidak mengamalkannya. Adakah sekadar itu kefahaman kita? Sekadar menambah pengetahuan, atau agama itu tujuannya untuk menambah keimanan? Ada orang banyak pengetahuan tapi imannya tak bertambah. Hati-hati. Dekat mana nak tambah keimanan? Dengan agama ke? Dengan beramal banyak ke? Belum tentu. Sebab apa? Iblis beramal paling banyak. Kita kalau hitung-hitung yang betul-betul solid, katalah tolak tambah, so tak tahu berapa tahun yang betul-betul kita fokus betul-betul beramal, katalah macam-macam tu. Lagi sekali
kita masuk benda-benda yang ada je hal-hal yang menghalang nak beramal tu kan. Sekali masuk itu, sekali masuk ini, macam-macam benda lah tu kat handphone kita tu kan. Sekarang zaman sekarang ni nak fokus tak payahlah ustaz. Jajak Lazada masuk orang, kadang-kadang Shopee masuk, kadang-kadang Go Shop masuk. Orang tengok online dia Go Shop tengok. Dia elok dah online tu kan. Tiba-tiba keluar notification follower. Ting keluar. Skip kejap je. Kejap je. Dan kejap-kejap tu habis jugalah promotion dia dengar. Ingatkan selesai kat situ dah. Dia Allah. Ada transfer ke belum tadi? Dah. Itu belum fikir nak masak apa, nak buat apa. Macam-macam fikiran kita. Tu nak, sebab kalau ikut pada fokus ni, dia pakai berniat, rukun qauli, rukun qalbi, rukun qauli wa fi'li ni, selari. Lurus semuanya. Payahlah kita orang malaikat setara tu yang boleh buat satu benda tak payah fikir apa-apa. Nampak? Ada kata lain, amalan itu sepatutnya dilakukan setelah kita, sebab tu ditekankan tentang faham. Sebab ada orang beramal banyak tapi faham sedikit. Mungkin dia boleh beramal je banyak tapi faham sedikit, menyebabkan amalan dia tidak fokus. Apatah lagi amalan dia diganggu, hatinya masih celaru, masih ragu. Banyak. Ada saya jumpa, kalau nak jumpa banyak, perempuan cari, buka isu-isu anxiety, depres, cari, macam akan keluar orang yang cakap saya dah beramal dah. Bagi tahu. Tak segan silu cakap tu, saya dah beramal dah. Kita anggap terror dia beramal. Tajuk saya tak tinggal. Dia cakap gitu. Duha saya tak tinggal. Cakap apa? Al-Mulk saya baca, Al-Kahfi saya baca. Doa amal, zikir maksurat saya baca. Dia boleh bagi tahu, dia buat semua kejadian tapi depres tak boleh hilang ustaz. Dia kata apa? Dia menggambarkan itu adalah kuat iman. Adakah kuat iman macam tu? Banyak orang kuat iman ke? Hati-hati. Dan dia buat satu kenyataan juga. Saya jumpa dah orang kuat beriman pun kena depres juga. Saya tanya balik, apa ciri orang kuat beriman? Tu dia beramal banyak. Nampak sangat tak ngaji. Orang yang kuat iman bukan beramal banyak. Orang yang kuat iman, dia berjaya hadapi ujian. Di mana ujian yang dia hadapi? Kehidupan. Iblis tak ada iman. Amal banyak tidak? Ya. Iman ada tak ada? Tak ada. Allah kata apa? Kana minal kafirin. Dia orang kafir. Wa iskunna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Aba wastakbar. Wa kana minal kafirin. Allah kata. Ya. Jadi kita dengar ni pun, Allah Maha betul. Apa cerita amal ni? Amal tu suruhan. Nak faham kat situ je ni. Dah Allah suruh beramal. Jangan di orang kata di modify amalan itu untuk sesuatu perkara lain. Untuk dapat kemuliaan, untuk dapatkan kedudukan, untuk dapatkan hidup gitu begini. Hidup itu ujian. Wa imma dapat kesenangan pun ujian, kesusahan pun ujian, sihat ujian, sakit ujian. Yang kita nak adalah bagaimana kita berhadapan dengan ujian itu. Di saat amalan yang kita lakukan kita faham ini suruhan, bila suruhan Allah mesti kerana Allah. Maka itu perbahasan tentang ikhlas. Kemudian bila suruhan Allah kerana Allah, mesti Allah suruh ikut siapa yang aku suruh ikut ketika nak beramal. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikut Nabi SAW. Bila dua itu termaktub, kira lengkap, amalan tu diterima. Bila amal diterima, dia jadi bekalan untuk kita di akhirat sana. Amalan untuk akhirat sana. Habis kat dunia ada guna tak amalan ni? Ada. Apa dia? Pertolongan Allah di dunia. Barulah datang pertolongan Allah. Sebab
Tajuk ataupun topik kedua kita bincang ni kehidupan, malah kehidupan ni bukan perbincangan 1, 2, 3 begitu, tak, dia selari begini. Agama, kehidupan dan diri. Dia selari. Dia mesti tidak boleh, tak ada salah satu, dia mesti bertiga-tiga sekali. Contoh, ada agama tak ada kehidupan. Ada agama tak ada kehidupan. Ada agama maksudnya apa? Dia ada pengetahuan agama. Tapi hidup dia gagal ujian. Adakah dia orang beragama? Tidak. Kana minal kafirin tadi. Setiap bulan ujian yang datang, dia buat dosa ataupun larangan Allah yang menyebabkan terkeluar iman dia. Sebab ini barang iman. Barang iman bukan barang amal yang kita buat tu. Sebab tu dalam kubur nanti, bukan lagi perbuatan yang kita boleh dijawab dengan iman. Iman, mana-mana amalan yang dibangunkan dengan iman saja yang akan bercakap. Selain daripada amalan yang tidak dibangunkan dengan iman, dia akan hancur. Jadi bila hidup agama, kemudian hidupnya tak beragama, orang takkan panggil dia ni orang agama. Macam contoh saya, datanglah janggut sampai ke pusat sekalipun, soban besar. Saya pakai contoh, sekali dengar cerita, kau tahu Ustaz Farid? Bunyi susah-susah belakang. Yang susah-susah pun 2 kali 5 je Ustaz Farid juga. Aku dengar dia tu kan, ish. Tak sangka kan, mengajar hakikat kehidupan kan. Ingat faham no, rupanya kan. Yang tukang dengar pun sama, tukang cakap pun sama, tukang ni ngumpat pun sama. 2 kali 5, 3 kali 5 dah tu. Terus orang tak pedang. Tak respect. Ada kehidupan, tak ada agama pun sama, tak boleh juga. Dia hidup dia bagus, nampak dia orang kena macam sabar dia. Kita take it easy kan. Free hair kan, contoh kan. Take it easy, ujian-ujian ni take it easy. Cakap macam tu kan. Boleh terima cakap tak? Boleh terima ke? Kalau Allah tak terima, dia nak terima tak? Ada? Tak terima lah. Ini cara kehidupan ni. Yang ni bab kehidupan kita kena faham. Yang ni masuk orang terima cakap, itu cakap yang kena dengan agama. Tapi kalau dia tak praktikkan agama, cakapnya tidak kena dengan agama lah. Walaupun dia cakap je baik-baik. Adakah seorang doktor itu boleh bercakap tanpa dia mengamalkan ilmu kedoktorannya? Boleh? Contohlah, ataupun dia bukan seorang doktor tapi dia bercakap, apa yang dia cakap tu sama macam doktor cakap. Kita boleh dengar cakap dia, ataupun kita kena KIV. Macam sama. Tapi kita ambil yang doktor, macam tak ada doktor, dengarlah doktor cakap. Yang dia cakap tadi, take it easy, kita kena sabar, bila datang ujian, kita gini. Baik dengan orang yang betul-betul praktis agama cakap, betul tak? Kita bukan boleh pukul rata semua dengan cakap orang. Kita kena tengok siapa yang bercakap. Terutama bab kehidupan. Kalau bab agama, dia tak perlu tengok siapa yang bercakap. Sebab agama tak kira siapa. Tapi dalam bab kehidupan, kita tengok siapa yang bercakap, dia praktik tak agama dalam hidup dia. Kena faham tu. Ada orang faham macam ni. Kita tak tengok siapa kita cakap, ustaz kita terima je ilmu yang dia cakap. Dalam bab ngaji je, terutama bab agama. Kalau Allah bagi kelebihan kat dia tu menguasai ilmu agama lebih pada kita, kita kena dengar cakap dia. Tapi dalam bab kehidupan ni apa? Ujian dia hadapi, dia bagi nasihat, dia bagi cara-cara dia nak berhadapan dengan nafsu, cara-cara berhadapan dengan kehidupan dia, susah senang macam mana. Dan di situ kita akan tengok sejauh mana praktikal dia. Dan macam mana nak tengok kehidupan ni, dia praktik ke tidak? Satu lagi segmen yang mesti kita kuasai, dirinya. Agama, kehidupan dan diri. Dirinya itu benar-benar Allah bukakan hijab dia untuk mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah sahaja yang boleh menjawab kehidupan dengan cara mengenal. Arti kata lain apa? Dia akan banyak contoh tip-tip tadi. Walaupun siapa pun yang bercakap tentang kehidupan ini, perhati cara cakap, biasa sama ada kita nampak pada diri dia atau kita nampak pada Allah. Allah ni maksudnya apa? Orang-orang yang dah melalui jalan dipanggil salik, ataupun orang yang Allah telah mujahadahkan dia, Allah telah perjalankan dia,
itu dia takkan bawa perjalanan hidup dia kepada dia. Malah dia takkan cerita pun perjalanan hidup dia. Siapa tu? Baginda Nabi SAW. Ada Nabi cerita pengalaman hidup Nabi? Sedangkan Nabi lah yang paling banyak melalui pengalaman hidup. Nak kena bunuhnya, keluarga buangnya, masyarakat buang, macam-macam lah. Ada Nabi cerita pengalaman? Tak ada. Nabi terus cerita tentang hak yang benar. Wa rabbaka fakabbir. Kemudian Nabi terus bagi tahu tentang agama. Apakah itu agama yang benar? Dinul haq. Kemudian Nabi tunjukkan kehidupan Nabi yang beragama dan mengenal Allah. Kan lain tu kan cerita je kan. Orang yang hidupnya mengenal Allah dan beragama ni, sebab pasti yang beragama ni dia akan mengenal Allah. Sebab agama bermula dengan awaluddin ma'rifatullah. Bila agama itu mengenal Allah, maka yang mengenal itu dirinya. Allah jadikan diri kita ini untuk mengenal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk mengenal. Bila diri mengenal Allah melalui agama yang diajar, kita belajar ilmu akidah. Wajib bagi segala kewajipan. Maka kehidupan kita akan berbeza daripada yang lain. Itulah dipanggil kehidupan akhlakul karimah. Innama bu'astu li utammima makarimal akhlak. Beza orang yang hidup menterjemahkan agama, sudah pasti hukum hakam dipelihara macam tadi. Bila nak bercakap tentang kehidupan, memberi nasihat, ad-dinun nasihat, orang tak berani nasihat tentang agama. Tapi nasihat itu sebenarnya sebahagian beragama. Jadi banyak orang dia ingat dia boleh lepaskan diri pada agama. I tak nak cerita pasal agama. Okay, let's talk about life. Amboi. Let's talk about life. Oh, kita dengar, ni modern sikit bunyi ni. Dia tak tahu life pun sama dengan agama. Dia nak cerita tentang apa? Tentang kasih sayang. Kasih sayang tu datang dengan apa? Dengan bagi bunga. Dengan romantik. Dengan masak sedap-sedap. Dengan take it easy. Dengan ala kita buat macam kawan, kau aku je. Alah, kita dah lama kenal lah. We are close lah. Mana boleh? Hidup mesti tak lagi nak cerita tentang apa? Kasih sayang. Cerita tentang apa? Ujian, sakit. Cerita tentang apa? Bijak, pandai. Rezeki. Masa depan. Bukankah ini semua termasuk dalam alladzina yu'minuna bil ghaib? Ini benda gaib. Kasih sayang benda gaib. Yang nampak tu Abang Leman. Abang Leman apa Abang Leman? Kenal? Ni dia panggil apa? Watak di dalam hakikat kehidupan. Senang nak faham. Ingatkan suami saya Ustaz. Tak, tidak kena mengena yang hidup tu yang mati. Yang nampak tu Abang Leman. Tapi bila dah kahwin dengan Abang Leman, tak nampak pun kasih sayang dia Ustaz. Macam hilang pula gaib mbak. Tadi macam-macam beria nampak je kan. Bila dah kahwin, nampak Abang Leman je. Bila nampak Abang Leman je tak tahan. Ya Allah, duduk nyandor kerja ni, geram lah. Hai ya Allah, ada macam tak ada kat rumah. Nak kata tunggu kan orang. Yang jemaah pun sama, jemaah isi pertama. Yalah isi pertama lah kan. 2, 3, 4 tu menyusul. Jemaah pun Malemah pandang jemaah. Dah kahwin dah gitu. Bang, kita kahwin takkan mana-mana. Memang jodoh tak ke mana-mana kata. Ini je lah. Jemaah menggeram Encik Malemah ni. Ya Allah. Patut kahwin bawa lah kita pergi sana sini ke. Patutnya. Nampak? Bila nampak manusia, benda yang dicari. Bila nampak Allah, redha yang dipinta. Dia tak heran pun duduk kat bilik-bilik lah. Isteri Nabi duduk kat bilik lah. Habis tak duduk kat bilik je. Bukan suruh duduk kat bilik. Tapi kalau kenalah situasi begitu,
tak usah panik lah. Dan kalau kita ada pilihan nak ke mana-mana pun, tak usah suka sangat lah. Nak buat rombongan Cik Kiah lah, mana-mana lah kan. Kita kena enjoy katanya. Kita kena explore world ni. Dia rasa macam, apa kata duduk je, keren otak tau. Betul kan? Nampak? Keren otak. Betul ke keren? Keren dah tengok benda dah suruh. Kalau gitu solat krem lah otak kat situ je. Allah, tak boleh solat. Kita kena gerak-gerak silik ustaz solat. Alah, tak boleh fokus sangat kat situ. Krem kita. Sebab tu, kalau tengok semua kepada amalan, mana bergerak banyak? Semua setempat. Kalau iktikaf, masuk masjid iktikaf. Duduk. Dengan kuliah pun setempat. Ada bergerak-gerak. Tu bukan kuliah, kalau bergerak-gerak macam tu. Itu berzumba panggil. Jadi maknanya nak pergi pun, nak lari mana pun kehidupan. Sebab tu bila bab dalam hakikat, kita masuk dalam bahasa hakikat kehidupan, kita tak bagi peluang kehidupan ini dijajah, ditarah juga oleh hal keadaan atau anasir yang boleh merosakkan agama kita. Yang mana racun-racun, talbisul iblis dan segala kekeliruan, kesalahan dia akan diterap pada agama. Agama dipelihara oleh Allah. Dan kita nampak dia akan sesat dalam agama. Kita akan nampak sidang jemaah yang Allah. Tapi dalam bab kehidupan, itulah yang akan dimasukkan segala fitnah yang ada. Dan dalam doa Nabi tak ajar fitnah agama. Nabi ajar fitnah mahya wal mamat. Daripada kehidupan itulah nanti terfitnahnya tadi, daripada cakap-cakap, kata-kata, sangka-sangka. Walhal yang nak dibicarakan itu soal agama juga sebenarnya. Kasih sayang agama sebenarnya Mahmud Ta'ala. Rezeki soal agama, bukan soal usaha. Dia tak boleh usaha ikut suka dia. Tak boleh. Sebab yang dia cari itu rezeki. Bila sebut tentang rezeki, bukan sebut usaha dia. Dia kena tengok ridha Allah, rezeki, warzuqni. Dan bila sebut tentang rezeki, itu datang dengan kurniaan. Kurniaan. Bila kurniaan, dia kena kelayakan. Macam mana dapat darjah kurniaan? Adakah dia usaha nak dapat, ataupun dia dikurniakan kerana dia telah berusaha? Ya, dia telah berusaha baru dapat. Yang beli tu tak mahu cerita lah kan. Ada juga usaha membeli. Dia usaha juga ustaz, dia usaha beli. Lantaklah dia usaha beli. Jawablah nanti. Tapi setelah dia berusaha, dan dia tak sangka pun dia akan dikurniakan. Tutup dapat panggil. Kerana terlampau banyak usaha dia, sehingga dipanggil jasa-jasamu dikenang. Amboi. Dia panggil jasa-jasamu dikenang. Mendapat anugerah gini. Dia pun, taklah, saya pun tak sangka saya dapat begini. Macam tu. Kerana saya hanya menjalankan tugas, saya rasa bertanggungjawab atas field bidang saya begitu, saya melihat pada pemuak umat begini. Allah bagi dia reward, kurniaan. Sama dengan rezeki. Setelah kita berusaha, kemudian baru dikurniakan. Adakah usaha kita tu boleh usaha yang mana kita suka ataupun yang tuanku suka? Mestilah yang mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong, tuanku, raja tengok. Dia ni siapa ni? Kalau usaha dia semua tak ada kena mengena dengan pembangunan negara, tak ada kena mengena dengan masyarakat, usaha untuk diri dia seorang-seorang, tak layak dia dapat. Tak ikut spek. Apatah lagi usaha-usaha yang melanggar undang-undang negara. Dengan mencuri contoh, rasuah contoh, buat benda yang haram, takkan dapat award. Sama juga usaha yang kita lakukan, banyak benda yang haram. Adakah dia dapat rezeki? Tak dapat. Yang dia dapat benda, dapat duit, dapat anak, dapat isteri, dapat semua. Rezeki belum tentu. Tapi orang yang dapat rezeki, Allah akan bagi dia anak yang baik. Anak yang baik apa? Yang membawa dia kepada pahala. Itu rezeki. Sebab tu apa-apa minta rezeki dulu. Sebab tu Nabi ajar warzuqni, rezeki dulu. Berkati rezekiku. Sebab kita tak tahu rezeki ni pecahannya besar. Boleh jadi rezeki itu isteri yang solehah. Boleh jadi rezeki itu kesihatan yang baik.
Boleh jadi rezeki itu duit yang berkat. Boleh jadi. Tetapi tak semua isteri, anak, duit itu jadi rezeki. Tak semua. Tapi bendanya sipi-sipi saja. Sebab tu orang kalau malas mikir, malas mengaji, nampak tak ngaji, dia sebut benda tu rezeki terus. Oh, rezeki ni, rezeki ni. Selagi mana contoh air ni? Dari satu sudut, ya, kegunaan Allah. Tapi kita guna air ni untuk maksiat pada Allah, tak jadi rezeki. Oh, macam tu cara dia. Ya, ini dinamakan qalilan ma tashkurun. Berapa banyak kurniaan Allah yang kita gunakan untuk ingat Allah. Kalau air ni tak membawa kita ingat kepada Allah, tak bawa dekat kepada Allah, maka air ni tidak jadi rezeki. Setiap bulan dia jadi bala. Dengan air saja Allah boleh datangkan pelbagai rupa musibah. Yang mana asal air ni adalah rahmat. Turun pada langit, hujan, Allah turun rezeki. Sungguh. Tapi di saat turun air itu tak ramai nampak rezeki, nampak air saja, lalu digunakan air itu untuk bersukaria. Tunggu azabku amat pedih. Inna azabi lasyadid. Allah SWT dalam bab mengatur kehidupan, kita takkan boleh, orang kata dalam bahasa Jawa apa? Unpredictable. Bayangkan air ni, kita minum elok dah. Setengah orang minum sakit. Air yang sama. Adakah air ni yang menyakitkan? Tidak. Tapi Allah SWT berkuasa atas ciptaannya. Dia boleh ubah ciptaannya tanpa ubah rupa. Ubah macam air. Tanpa mengubah rupa menjadi senjata api, tapi dia boleh membunuh. Kita kena buat senjata api tak? Kita kena buat, kalau manusia ni dia kena buat. Kena buat tajam, bagi ni air ni kalau nak buat kena tak racun. Dia kena tukarlah keadaan air ni, tapi Allah tak. Ini ada tak orang minum air boleh tersedak dan meninggal? Ada. Dah pernah terjadi kan? Baby berapa banyak dan tersedak susu tu. Inilah. Ikut susu membesarkan budak kan? Allah badan montannya kan. Oh, gitu-gitu ketul-ketul ni setengah baby, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak? Itu apa dinamakan unpredictable. Dan rezeki memang tak disangka-sangka. Nampak? Jadi maknanya kat sini kita kena buka fikiran. Sebab tu orang beriman ni dia tidak jumud, dia tidak nampak satu arah, dia nampak kafah seluruh. Kehidupan tadi, kehidupan lebih nampak, kehidupan ni lebih luas apabila kita berbincang soal yang tanpa sempadan. Macam rezeki bukan benda, rezeki adalah sifat yang diberikan kepada manusia. Lalu bila sebuah sifat luas, jadi bicara soal sifat, dia akan pergi kepada akhlak yang perbincangannya tak habis. Akhlak ni apatah lagi nak membina karakter, nak membina sifat kita yang mungkin sebelum ini tidak seperti mana yang rezeki nak. Ustaz, rezeki saya ni tahulah, sebab sifat kita tak sama, tak seperti apa yang rezeki nak. Ragu tak boleh, rezeki tak akan duduk pada orang ragu. Oh, tak boleh Ustaz, tak boleh. Rezeki tak boleh duduk dekat orang yang gelisah. Sebab apa? Ragu itu membuat pada gelisah. Gelisah tidak akan duduk rezeki. Rezeki itu sifatnya tenang. Sebab apa rezeki sifat dia tenang? Sebab rezeki itu nama Allah. Sebut rezeki dah ada nama kan? Razzaq. Maka rujuk kepada asma Ar-Razzaq. Bila sebut Ar-Razzaq, Ustaz nak sebut berapa kali Ustaz? Allah, berapa kali bubur dia? Sabarlah Ustaz. Dia tiba-tiba nak berapa kali lah? Berapa kali Ustaz? Nak 30 kali ke? 1 kali ke? Iman bukan berapa kali. Iman biasa bati. Kalau betul nak kata nak Ustaz, macam mana nak Asmaul Husna Ustaz? Boleh. Sebati kan dia. Okey, nak sebati tu. Sebutlah banyak kali. Mudah-mudahan sebati. Mana salah Ustaz dah sampai mati sebut tu tak jadi ni Dah hati keras apa suruh? Zikir boleh hati keras ke? Boleh. Zikir yang tidak mengenal
Makin disebut Ar-Razzaq, 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 makin ingat duit. Ha. Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, tengok akaun. Tak tambah pun nanti. Nak cakap apa? Ya Allah, Ar-Razzaq, ya Allah, mudah-mudahan donat aku laku. Mudah-mudahan donat dia nampak. Dia kan nampak tu solat awal waktu ke, ataupun meniaga donat, biar orang suka, jangan tipu-tipu. Ini dah lah tengah kosong, potong pun dalam pun kosong. 2 kosong, tengah kosong, dalam donat pun kosong. Ni kuih apa ni nama? Bila kita makan, kita pun kosong makan. Patut makan donat potong, ya Allah, gebunya, gebu gebas orang panggil. Potong ha. Memang tak ada bincang-bincangnya letak barang. Sebab apa? Sebab kita nak Allah suka. Sebab apa? Bagi orang senang. Niaga jangan fikir kita senang. Bagi orang senang. Cukup takut nak bagi orang senang. Sebab apa? Senang-senang je orang senang. Ha? Lepas tu apa? Suka tengok orang susah. Baru tahu. Baru tahu. Ha. Lepas tu susah tengok orang senang. Senang-senang dia dapat. Aku nguli kat belakang. Nampak? Sebab apa? Sebab niaga tak fikir rezeki. Sebut tanpa ayat kursi tu, sebesar-besar ayat kursi, ayat 1000 dinar. Pom. Tanpa. Ini amalan-amalan yang kalau tidak lakukan dengan iman. Ni semua iman ni cerita. Iman bukan sebut 100%, iman sebati. Sebab tu kena banyak kali. Dah kita kalau ustaz, kalau tak ada nombor macam mana? Memang akal memang tak kadang, kalau kita sebut zikir banyak kali kita tak boleh nak capture. Maka ulama pun ajar buat 1 kali, buat 100 kali, 1000 kali, supaya akal ni dia auto tune. Sebab Allah kata wazkurullaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak. Katsira ni jamak. Sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Ni dah Allah sikit-sikit. Sikit-sikit udahlah pasal Allah, mentah-mentah lah ngajar hakikat kehidupan. Sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Allah sikit-sikit udah. Allah tahu. Guna dalil. Allah tahu. Memang Allah tahu, kita je tak tahu. Kita yang sebut banyak kali. Jadi melihat dengan nama Razzaq itu Allah. Huwa Razzaq Zul Quwwatil Matin. Bila sebut Razzaq, nampak Allah. Nampak ni perbahasan memang kena buat. Antak budallah ka'annaka tarahu. Beribadahlah seperti mana kamu tengok Allah, Nabi kata. Hiduplah kamu seperti mana kamu nampak Allah. Kalau hidup tu jadi ibadah, betul tidak? Bagaimana nak nampak Allah? Majlis ilmu dengan tarik ilmu. Contoh dalam perbahasan kehidupan ini, bila kita masuk pada yang memegang ke perbahasan kehidupan itu akhlakul karimah, maka dimulakan perbahasan pertama dalam kehidupan itu siddiq, iaitu benar, jujur. Dalam bab iman, maksud iman tu apa? Tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Oh, nampak dengan hati ya ustaz? Ya. Macam tadi nampak Razzaq, kita sebut Razzaq yang nampak itu apa? Hati atau mata? Hati. Mata, sebut mata tu kepala lah. Kalau hati tu merujuk pada mata hati. Berhajat kepada mata, Allah jadikan mata boleh melihat. Sebenarnya melihat kita itu berhajat kepada faham yang di dalam, supaya kita melihat yang di luar, dalam kita mampu merasai yang di luar itu sebenarnya bersifat tiada. Kalau apa kita tengok luar ini rezeki, kita nak tengok rezeki, tapi kena ingat rezeki itu datang daripada Allah. Haza min fa'li rabbi. Bila haza min fa'li rabbi, ini motor daripada Allah, Allah kurniakan. Memanglah kita yang bekerja, kita cari duit, kita yang beli, kita bayar bulan-bulan. Tapi ingat, dari mana datang semuanya itu kalau tidak kita bernapas? Kalau kita tak bernapas, maka mana boleh kita pergi bekerja, bayar duit, buat itu, buat ini. Napas itu kan datang dari Allah. Maka tidak salah kalau kata dapat macam mana? Haza min fa'li rabbi. Surah An-Naml ayat 40. Nabi Sulaiman AS ajar kita juga. Haza min fa'li rabbi. Tengok benda, ingat pencipta. Kerana yang benar bukan benda, yang benar hanya pencipta. Ini boleh hancur bila-bila masa. Boleh hancur bila-bila masa. Baik, jadi sebenarnya macam Allah Ta'ala. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada pagi yang penuh barakah ni, yang pertama, tadi kita dah bincang 3 topik besar yang perlu kita kuasai. Dan yang kedua, kita lihat betapa pincangnya
keseluruhan kehidupan ini bila tiada dua-dua benda. Agama tak ada, diri tak ada. Agama tak ada, kita tak ada kehidupan pun tak apa, sebab agama milik Allah. Agama tak perlukan manusia. Manusia perlukan agama. Soalnya sekarang kita nak serap agama dalam hidup kita. Sebab kehidupan ni ujian. Siapa yang menjadikan perkara itu berlaku ataupun siapa yang dipertanggungjawabkan untuk serapkan perkara-perkara yang melibatkan agama itu yang masuk dalam kehidupan, itulah diri kita. Diri yang bagaimana? Diri yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab ini bila kita nak menterjemahkan dia, maka kita akan faham bagaimana tujuan Nabi SAW itu diutuskan. Itulah untuk innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dengan akhlak itulah kembali akan memegang kehidupan, diri dan agama. Sebab tu akhlak menjadi agenda utama Nabi. Baru nampak, oh akhlak Ustaz. Ya, berbalik pada tadi, siddiq, benar. Sebab akhlak ini akan memegang balik 3 perbincangan besar, diri, kehidupan dan agama. Kalau tidak berakhlak, maka dia tidak beragama. Mana boleh orang yang beragama tidak berakhlak? Kerana akhlak ini bermula dengan iman. Siddiq tadi, kehidupan yang orang beriman itu kan perbincangannya berbeza. Dia tidak tengok kepada benda-benda macam tadi. Orang beriman berniaga bukan nak menyusahkan orang. Orang beriman berniaga nak pahala dan nak menyenangkan orang. Bila orang senang, orang ridha, saya beli ya, saya jual. Orang yang membeli itu redha. Ya Allah, betul-betul ni niaga ni. Kak, mahal ni kak, akak tak rugi ke? Orang beriman takkan rugi, dek. Daya macam tu. Menangis kawan tu kat situ juga. Tak apalah kak, saya bayar lebih kak. Ya Allah. Ini nak kak, macam kurang ni. Kau ingat barang murah sekarang? Kawan tak tahu apa-apa. Ha? Ingat barang murah? Nak beli itu, beli ni. Kalau kena kat saya dah, kat barang murah, berniaga buat apa? Tak payah berniaga, saya cakap. Kalau kena dengan saya cakap gitu. Tu mahal ni, mahal itu mahal. Dah tu, dah mahal, jual apa? Kenapa jual? Dah mahal. Kalau fikir mahal-mahal, fikir kenapa buat. Baru tak fikir mahal. Nak fikir mahal, mahal lagi diri kita ni. Sayanglah patut gunakan benda yang jahat, yang buruk. Ini elok, diri yang mahal, elok dia buat benda yang berdosa, elok lah. Tak marah pun. Dia biarkan membazir macam tu, tak buat apa-apa, okey lah. Buat apa yang naik? Tahulah dah buat apa. Macam tak berfungsi rasa. Padi itu mahal kan. Elok dia tak buat apa-apa. Nampak? Jadi itu kehidupan. Dia akhlak lain. Sebab apa boleh macam tu? Sebab diri dia mengenal. Baru dia tengok saja kejadian, dia kenal pencipta. Dia ingat Allah. Ni kita nak serapkan dalam hidup kita. Tiga-tiga ni digabungkan. Tapi tumpuan kita pada kehidupan dengan diri lah. Agama, pecahan dia, kita akan selarikan. Kita ambil perbahasan-perbahasan yang berkaitan, kita masuk. Dan kehidupan tu dibangunkan dengan agama. Bukan sambil-sambil kita mencari agama. Tidak. Dia terus bangun dengan agama. Nak bangun dengan agama, bila mula dengan siddiq tadi, automatik agama menjadi teras dia. Tak boleh hidup tanpa agama. Itu kesimpulan. Tak boleh. Mesti dengan agama. Sebab apa macam tadi kehidupan? Sayang tu pasal agama. Mana ada orang boleh cerita pasal saya Sidang Jumaat yang Ta'ala. Kesimpulan. Kalau orang cerita bab kasih sayang, sebab apa saya mulakan dengan kasih sayang ni? Sebab memang sifat Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim tu kan. Saya akan tanya, kenal lah ke kasih sayang? Tiba-tiba nak mengajar tip-tip kasih sayang ni. Saya akan cakap tu. Lepas tu, yelah dia tu sayang sana lebih, sini kurang Ustaz kan? Kalau dua tu mesti kurang kasih sayang Ustaz kan? Saya tanya balik, belajar dengan Iblis ke? Sebab Iblis nampak dua tu yang kurang tu. Nampak Nabi Adam AS dia goyang. Ni siapa ni? Belajar dengan siapa kasih sayang? Saya akan straight. Kalau dia tak boleh syarahkan sifat 20, tak boleh syarahkan Asmaul Husna, jangan cerita bab kasih sayang. Yang banyak bukan cerita kasih sayang, nafsu nak berkasih sayang. Nafsu yang nak berkasih sayang. Nafsunya nak berkasih sayang, yang dia minta bukan sayang. Dia minta apa? Kurang-kurang bang bagilah emas 10 dakap ke. Kurang-kurang bagilah kereta sebiji ke. Kurang-kurang bang, saya nak masa dengan abang. Kurang-kurang bang, dia nak nafsu yang berkasih sayang.
Nafsu tu benda lah. Itu kena faham. Tapi kalau kita dah faham kasih sayang, nafsu tadi ada juga. Tapi nafsul mutmainnah, nafsu yang ditundukkan. Itu kaedah dia. Baik, itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ni Allah berkati. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, salah kata, kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan yang menonton, insya-Allah Allah pilih kita untuk dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanakallah la ilaha illa wal 'asr innal insana illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.